Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Saya Hafiz Dawson. Dan saya Zahira Razia. Alhamdulillah seperti biasa setiap hari Sabtu jam 11.05 pagi di saluran berita RTM My Preview 123 dan juga di TV1. Betul. Juga anda boleh saksikan kami melalui RTM Klik. Anda berada dalam zon Persona XY. Jadi RTM Klik tu anda boleh mak turun di telefon pintar anda yang lebih pintar daripada kita sebenarnya. Jadi anda boleh mak turun dan juga dapatkan segala perkembangan yang kita tengah tayangkan kepada anda ketika ini. Dan hari ini kita memilih warna biru. Warna biru ni warna kesetiaan. Betul ke Zaira? warna kesetiaan dan juga warna ketenangan. Macam itulah topik yang kita nak bawa hari ini, Zaira. Ya. Untuk anda. Hari cuti ini, hari Sabtu ini, kadang-kadang kita nak bawakan kepada anda satu topik yang ceria, yang memberi kepada anda inspirasi. Sebab itulah Persona XY, inspirasi generasi XY. Zaira. Ya, kalau kita cakap berkenaan dengan warna ketenangan, warna kesetiaan ni juga, adakah Hafiz, saya nak tanya dekat awak, berkenaan dengan topik kita pada minggu ni kan, awak mempunyai sahabat yang setia tak sebenarnya? Ada. Dia kadang-kadang dia datang juga set ni tengok kita kat sini. Ya. Ada. Kita sebenarnya bercakap tentang sahabat ini. Sahabat ini adalah definisinya sangat luas dan juga sangat subjektif sebenarnya. Ada orang bersahabat dengan family pun ada, bersahabat dengan isteri sendiri pun ya, bersahabat dengan ayah sendiri pun ya. Ya. Itu terpulang dan sahabat itu definisinya sangat luas, Zahira. Zahira sendiri, selalu saya tanya orang perempuan, kawan-kawan saya, mereka ini, wanita ini, lebih selesa berkawan dengan lelaki. Betul atau tidak? Saya ada kawan baik lelaki dan juga perempuan sebab saya memerlukan pandangan dari kedua-dua gender ni. Ini pada pandangan saya lah. Tapi terpulang pada orang ramai juga, terpulang pada anda. Kalau anda memilih untuk wanita menjadi sahabat baik anda, mungkin itu yang lebih baik untuk anda. Ada yang memilih untuk lelaki. Tapi saya tak, dua-dua ada. Okeylah. Selalunya kadang-kadang bila ada juga berkaitannya bila dah berkahwin misalnya perempuan yang ada sahabat karib lelaki ini tak boleh berkawan dan sebagainya. Itu yang kita ingin bawakan kepada anda kerana saya baru tahu juga berkenaan dengan wujudnya satu terma sosiologi persahabatan. Tapi sebelum tu Zahira, kita nak tanya kepada orang ramai yang terlebih dahulu apa pendapat mereka berkenaan dengan sahabat baik mereka. Antaranya kita ingin tanya adakah mereka ini lebih selesa berkawan dengan sama gender ataupun gender yang berlainan. Jadi kita tengok dulu apa yang kita ingin tanyakan kepada mereka dan apa jawapan mereka dalam soal sahabat ini. Siapa yang lebih setia? Benda ni saya rasa benda ni subjektif. Depends dekat individu tu sendirilah. So ada yang wanita, ada yang setia, ada yang lelaki, ada yang setia, ada yang tak setia kan. So benda ni saya tak boleh nak appoint wanita lebih setia pada lelaki. So tapi kebanyakan rasanya macam kalau in terms of kawan, rasanya lelaki lebih macam diorang punya bonding lebih kuat kot. In terms of perempuan ni macam kadang-kadang ada benda yang kita tak nak cerita. Kalau lelaki ni diorang macam evoke, macam open macam tu lah. Saya pilih dua-dua lah sebab both side also I have good friends. So dua-dua okey je, boleh je. Bagi saya dua-dua pun okey je. Cuma macam saya cakap tadi, lelaki lebih mudah lah untuk difahami. Kalau perempuan ni kita iakan aja perempuan kan. Kalau dia cakap itu kita iakan, so tak nak ada berlaku pergaduhan lah sebab nanti boleh jadi pergaduhan yang panjang lah daripada dengan lelaki. Pada pandangan saya, sahabat yang paling setia wanita. Sebab kita senang rapat dan senang nak meluahkan sesuatu lah dengan dia. Senang nak share apa-apa dengan dia. Kalau kan prefer perempuan lah. I best friend dengan saya so more than 30 years friendship lah sampai sekarang. Of course, guys pun ada tapi memang close perempuan lah. Kawan-kawan saya semua okey. Cuma macam kata-kata belakang tu adalah. Ada, mesti ada kan. Cuma macam kalau sehari dua tu gaduh, lepas tu hari ketiga tu okey balik. Macam tu lah. Tak adalah macam ambil masa yang lama, bertahun-tahun, tak bercakap ke, tak adalah. So, alhamdulillah. Pengalaman tu ada. Tapi yang paling teruk dengan kawan baik saya sendiri kan. Kita orang berebut satu benda yang orang kata tak penting pun sebenarnya kan. Benda tu bagi saya hanya sekadar orang kata latar belakang seorang perempuan je kan. So
Tapi dari situlah kena backstep ni biasanya kita akan belajar. Kalau kita kena backstep, kita akan jumpa dengan dia, kita face to face dengan dia, kita tanya dia kan, kenapa, apa salah kita, kalau kita ada buat salah dengan dia kan, kita tanya dia apa salah kita dengan dia sampai dia sanggup buat kita macam tu. Saya sahabat dengan dia, lepas tu end up dia break trust lah. Lepas tu saya rasa macam sedih gila. Saya macam down lah sebab macam dah tak rasa orang yang kita orang trust selama ni macam dia break our trust lah. Okey, itu dia Zaira antara pandangan ramai ya. berkenaan dengan sebab macam-macam jawapan lah kalau kita dengar, kalau tanya orang perempuan macam ini, kalau tanya orang lelaki macam itulah jawapannya. Tapi kalau awak sendiri macam awak tanya saya tadi kan, awak lagi prefer lelaki ke perempuan nak tanya saya. Kalau awak prefer lelaki ke perempuan? Saya takut kalau best friend dengan perempuan. Bahaya, takut jatuh cinta. Wow, awak mudah jatuh cinta? Susah jugalah. Okey, kita nak perkenalkan kepada anda tetamu yang sudah bersedia di sini. Ya. Nampaknya hampir sama dengan saya. Saya perkenalkan Dr. Nur Hafiza Ahmad Fazil, Pensyarah Kanan Sosiologi Persahabatan Universiti Sains Malaysia USM. Apa khabar Dr. Assalamualaikum. Wassalam, sihat Terima alhamdulillah. kasih kerana datang jauh daripada Pulau Pinang USM. Universiti saya juga, nama pun dekat sama, tapi hari ini kita nak tengok. Saya tertarik sebelum saya tanyakan soalan banyak lagi berkenaan dengan persahabatan ni. Jawatan doktor ini adalah Pensyarah Kanan Sosiologi Persahabatan. Ya, saya. Ini secara jujurnya pertama kali saya dengar berkenaan dengan sosiologi persahabatan. Mungkin doktor boleh ceritakan tentang sosiologi persahabatan ni. Apa sebenarnya? Okey, kalau nak ikutkan sosiologi persahabatan ni memang satu bidang yang barulah di Malaysia. Dan saya menumpukan kajian tentang persahabatan. Tak kisahlah persahabatan sama jantina ke, berlainan jantina ke, sama etnik atau berlainan etnik. Jadi saya fokuskan kepada macam mana kita nak melihat satu hubungan persahabatan yang sedikit berbeza dengan hubungan kekeluargaan, tapi dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini. Konteks masyarakat Malaysia pada hari ini. Tapi kita juga difahamkan yang doktor mengambil belajar di luar negara, di Lancaster berkenaan dengan sosiologi persahabatan juga. Jadi mungkin ada bezanya antara masyarakat di Barat dan juga masyarakat di Asia dari segi sosiologi persahabatannya. Mungkin doktor boleh jelaskan kepada penonton Mana kita bezanya? Beza dia, kalau kita ikutkan setiap masyarakat dia ada budaya dia, amalan agama dia berbeza. Jadi bagi masyarakat di Barat sedikit berbezalah dengan masyarakat di Malaysia sebab kita lebih kepada nilai kekeluargaan, nilai agama, nilai budaya kita. Mungkin bagi masyarakat Barat kalau persahabatan berlainan jantina tu mudah diterima. Tapi bagi masyarakat di Malaysia kalau persahabatan berlainan jantina ni tak boleh, kenalah ada dia punya batas-batas dia kan, bergantung pada batas agama, batas budaya. Macam tu. Doktor, tadi kita saya mulakan Zahira berkenaan dengan definisi sahabat itu sangat luas. Ada sahabatnya kalau dah kahwin, isteri jadi sahabat ataupun suami jadi sahabat. Ada yang jadikan, selalunya orang perempuan lah. Kawan baik dia yang pertama adalah ayah dia lah. Yang mencintai dia yang sepenuhnya adalah ayah dia misalnya. Tapi dalam soal ini, kita tanyakan kepada mereka, orang ramai tadi, sahabat itu kalau mereka milih sama gender ataupun gender yang berlainan, pada pandangan doktor sendiri dalam soal sosiologi persahabatan ini, macam mana kita ingin membaca soal memilih sahabat baik ini? Memilih sahabat baik sahabat baik ni dia dalam kriteria dalam tahap yang berbeza. Ada kawan yang kita boleh hi bye, ada kawan yang kita sangat rapat dan kita panggil sebagai sahabat baik, BFF lah orang kata kan. Jadi dari segi pemilihan ni kalau kita lihat dari konteks gender, lelaki dan perempuan dia ada kriteria yang sama sebenarnya kalau dari segi persahabatan akrab. Tapi dari segi practices dia, amalan tu mungkin berbeza. Bagi lelaki dia lebih selesa dengan kawan yang dia boleh keluar minum, main bola, ngeteh, ngopi. Tapi kalau kawan perempuan dia lebih prefer, dia lebih suka kawan yang lebih senang mendengar, boleh dia luahkan perasaan. Itu berbezalah. So kita panggil dia sebagai persahabatan yang ekspresif bagi perempuan, persahabatan yang instrumental bagi lelaki. Jadi maknanya itu kecenderungan kita lah untuk pilih sahabat. Kalau nak pilih lelaki yang macam ni, yang perempuan pula yang macam ni juga. Tapi kan kalau kita tengok juga dari segi sosial masyarakat kita, pergaulan sosialnya mereka, kadang-kadang kita tengok apa yang dipaparkan di media sosial. Contohnya dia ada setengah-setengah orang yang mempunyai kawan yang okey, dia sama level yang macam ni je. Ataupun yang ini semua, contohnya kalau industri seni sebagai contoh, kita bagi contoh, ada berkawan sesama artis.
Dia standardise Adakah macam tu. adakah hierarki sosial dalam masyarakat kita ini memang terjadi ataupun tertumpu pada wanita sahaja? Dia sebenarnya macam bagi kita, bila kita nak membina persahabatan, kita akan mencari orang yang ada similarity, ada persamaan dengan kita. Betul tak? Tak sama gender, sama jantina, sama minat atau sama lokasi. Mungkin macam anda berdua pun dah jadi kawan sebab sama lokasi kan. BFF forever macam tu. Itu dah biar. Jadi kalau nak kata perempuan dia tend untuk memilih kawan macam tu, tak boleh nak katalah. Lelaki pun mungkin sama juga. Cuma dia lebih kepada kriteria dia memilih sahabat tu kerana dia rasa selesa. Bila dia rasa selesa, berkongsi minat yang sama, so mungkin dalam industri seni yang sama, mudah nak cakap bahasa yang sama. Macam ni lah. Macam Ya. tadi macam Nafis. Kita dah klik, orang kata kita dah klik. Apa saya nak kata, mungkin Zahira dah tahu apa yang dia kata. Tapi bila doktor kata tentang soal keselesaan berkawan itu, saya teringat saya ada baca satu buku ini. Dia kata kawan ini ada 4 jenisnya, 4 peringkat. Kawan yang boleh sampai ke ruang, laman rumah, kawan yang boleh sampai ke ruang tamu, kawan yang boleh sampai ke dapur, dan ada kawan yang kita boleh bawa masuk bilik untuk kita lebih selesa dan sebagainya. Ini yang kita perlukan dapat penjelasan. Ini hierarki ini, adakah ianya satu penceritaan yang betul-betul ada dalam pembelajaran yang doktor lakukan, atau bagaimana kita ingin memahami soal ini? Okey, untuk membina persahabatan yang akrab ni, ada orang dia kata macam lagi lama dia kenal, lagi dia orang tu lagi rapatlah dengan dia. Ada orang kata lagi orang tu sama mindset dengan kita, lagi mudahlah rasa nak rapat tu. So nak kata macam maybe ada hierarki dalam persahabatan. Macam I kata tadi kan, ada persahabatan yang kita boleh hi bye, jumpa macam hi bye. Tapi ada kawan yang kita macam, aku ada masalah duit lah, boleh tak nak pinjam duit? Macam ada orang macam, tak naklah bagi pinjam duit kan. Tak apa, aku ada masalah keluarga. Dia boleh cerita dengan orang tu. Mungkin orang yang boleh cerita masalah keluarga tu boleh, kalau ikutkan yang Hafiz kategorikan sebagai sahabat yang boleh masuk ke bilik tu lah. Maksudnya dia boleh faham isi hati, boleh mendengar. Tu mungkin jenis sahabat yang macam tu lah. Tapi ada kawan yang macam kat halaman rumah je, macam yang hi bye tu lah. Okey, tapi selalunya macam baru-baru ni juga viral di laman media sosial yang mana ada wanita membuat perbandingan kalau perempuan ni berkawan sesama gender perempuan, selalu je akan bercakaran. Akan bercakap belakang. Macam tu lah, macam Kawan kucing Lepas tu kalau lelaki pula, dia punya persahabatan tu macam another level. Macam sanggup susah, senang, sebagainya. Kenapa? Kan kompetitif yang macam ni tu macam satu benda yang mungkin ada penjelasan sosiologinya dari pandangan doktor. Okey, dalam persahabatan memang ada persaingan. Macam persaingan, tak kisahlah persaingan sihat ke tak sihat kan. Tapi kalau kita nak kata perempuan punya persaingan tak sihat macam lelaki, tak boleh lah. Bergantung pada individu. Tapi bila dalam persahabatan tu ada persaingan, kalau orang tu ambil persaingan tu secara positif, dia akan nak berjaya bersamalah. Tapi kalau tak, dia cubalah menimbulkan konflik. So dia bergantung pada individu jugalah. Bergantung pada individu juga maknanya. Jadi kalau kita tak bolehlah nak salahkan, maknanya kalau berkawan sesama wanita, kita akan bercakaran. Berkawan kalau lelaki dengan wanita baik. Tapi bila cakap bercakaran ini, Zahira, dalam persahabatan, bukan sahaja persahabatan sebenarnya doktor, kalau dalam hubungan suami isteri pun akan berlakunya hubungan yang toksik, yang membawa negatif dan sebagainya. Tapi dalam soal persahabatan ini, kita tahu kalau kata saya bersahabat dengan Zahira ini, mungkin Zahira dekat belakang cakap buruk pasal saya. Itu salah satu bentuk toksik persahabatan itu. Tapi ada tak perkara-perkara lain sebenarnya tanpa sedar bahawa kita sebenarnya dalam circle persahabatan yang sangat-sangat toksik sebenarnya? Sebenarnya kadang-kadang hubungan persahabatan atau hubungan personal yang toksik ni kita tak sedar berlaku dalam hidup kita kan. Contohnya macam contohlah Zahira, Asyik Pau, Hafiz kan. Hafiz selalu saya. Hafiz selalu Pau Zahira kan.
melampau tu pun salah satu orang kata tindakan yang lama kelamaan akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan satu macam penindasan lah ke dalam persahabatan tu, menyebabkan kita rasa tak seronok. Bila kita rasa tak seronok je, itu adalah something wrong dalam hubungan kita tu. Jadi selain daripada tu mungkin umpatan, gosip. Biasalah gosip kan. Jangan kata perempuan je suka gosip ya. Lelaki pun suka gosip. Lebih teruk kadang-kadang. Wah, lebih teruk kadang-kadang. Pengalaman? Jadi mungkin daripada kata-kata belakang, tikam belakang, tindakan yang abusive yang macam bukan hubungan suami isteri je abusive kan. Hubungan persahabatan yang abusive, menindas. Perkara-perkara ini boleh menyebabkan hubungan itu menjadi toksik. Maknanya itu perlakuan yang tak secara kurang sedar kan. Betul, itu yang kita tak nak. Tapi saya pernah tengok satu kumpulan BFF perempuan ni, kalau time dia nak makan tu 5 minit sebab dia tak gambar dulu. Saya pun tunggu macam lama je dia nak makan. Itu contoh BFF yang betul-betul sejati. Jadi apa dia ambil gambar? Betul, kita nak berehat dulu seketika. Lepas tu kita akan tanya banyak lagi berkenaan dengan apa itu erti persahabatan dan bagaimana kita ingin mengenali dan juga menghargai persahabatan dan juga sahabatan yang kita ada. Kita kembali lepas ini Persona XY, inspirasi generasi XY.